Teman-teman, tadi waktu saya nak keluar daripada Bandar Ipoh, sebenarnya kita masih dalam Ipoh jugalah, dah belah-belah hujung Ipoh. Ada satu signboard tu ditulis ke Cemor dan Sungai Siput. Rupanya Cemor ni dia ada kisah dia. Dulu ada sebuah sungai dekat situ. Selepas tu saya tak ingat atas kejadian apa. Jadi sungai tu dah jadi kotor, so dah tercemar. Jadi bila dia nak namakan tempat tu, dia takkan nak panggil Bandar Cemar. Jadi dia tukar kepada Bandar Cemor. Jadi sedap sikit bunyi dia. So jadilah Bandar Cemor. Itulah antara kisahnya. Menarik juga. Okey, kita teruskan perjalanan kita ke Masjid Ubudiyah Kuala Kangsar, InsyaAllah. Dan ianya akan mengambil masa lebih kurang 45 minit dari sekarang melalui jalan lama, InsyaAllah. Teman-teman, sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Terima kasih. Baik, tadi kita dah lalu bandar Sungai Siput. Sekarang ni saya tak pasti kita bandar apa nama ni. Tapi dalam sekarang ni masih lagi pekan Sungai Siput. Okey, kita akan sampai, masih lagi ada dalam 23 km lebih kurang. Cuma untuk teman-teman yang bukan orang Perak ataupun bukan orang sini, orang luar lah senang cerita, di Ipoh ni saya tengok dia merata-rata kamera di lampu isyarat. Jadi kalau memandu di Ipoh ni atau di Perak ni, pandulah dengan cermat, asalkan tidak kena saman, InsyaAllah. Okey, kita teruskan perjalanan, InsyaAllah. Subhanallah, saya tak pasti dalam kamera ni nampak macam mana, tapi kalau dengan mata kasar, pemandangan memang cantik lah. Subhanallah, Alhamdulillah cantik. Baik, teman-teman, kalau nampak dalam kamera, di belah hujung sana nampak macam sayup-sayup je pegunungan. Itu adalah Banjaran Titiwangsa. Sepanjang-panjang daripada kiri ke kanan kamera ni adalah Banjaran Titiwangsa. Ya, teman-teman, baik, kita dah pun sampai ke Kuala Kangsar. Jadi sekarang ini kita akan terus ke Masjid Ubudiyah untuk menunaikan solat Jumaat. InsyaAllah kita jumpa di sana nanti, ataupun kita jumpa selepas solat nanti, InsyaAllah. Assalamualaikum. Clock Tower di Kuala Kangsar.
Di sebelah kiri saya ni adalah sungai. Kalau pandang ke kamera di sebelah hujung sebelah kiri itu sungai di bawah sana. Alhamdulillah, kita dah pun sampai di Masjid Ubudiyah. Masjid Ubudiyah, Bukit Candan, Kuala Kangsar. Alhamdulillah. Selalu tengok gambar masjid ni dalam gambar, dalam TV. Akhirnya saya sampai juga dekat Masjid Ubudiyah Kuala Kangsar. Alhamdulillah. Di sebelah masjid ni adalah Galeri Sultan Azlan Shah. InsyaAllah kalau sempat kita pergi juga nanti, insyaAllah. Baik, nanti kita sambung kemudian. Assalamualaikum. Teman-teman, Masjid Ubudiyah juga dikenali sebagai Masjid Diraja Ubudiyah. Ialah sebuah masjid negeri di Bukit Candan, Kuala Kangsar, Perak, yang dianggap salah satu masjid terindah di Malaysia dan merupakan simbol kebanggaan dan kepercayaan untuk kaum Muslim di Perak. Kubah emas dan menara masjid adalah bukti dari keindahan seni bina Islam. Masjid Ubudiyah ini dirasmikan pembukaannya oleh Sultan Abdul Jalil Karamatullah Shah pada tahun 1917. Dari segi latar belakang sejarahnya, Masjid Ubudiyah yang terletak berhampiran dengan Istana Iskandariah ini adalah merupakan masjid nazar. Ia diasaskan oleh Sultan Idris untuk membayar nazar kerana baginda telah pulih dari penyakitnya. Semasa beristirahat dalam rawatan di Padiksen Negeri Sembilan, Sultan Idris Mursyidul Azam Shah telah bernazar untuk membina sebuah masjid di Bukit Candan sekiranya kesihatan baginda pulih. Setelah berangkat balik ke Kuala Kangsar, baginda telah menitah Colonel Huxley dari Jabatan Kerja Raya Kuala Lumpur untuk mereka bentuk sebuah masjid yang hendak didirikan. Pembangunan Masjid Ubudiyah bermula dari zaman Sultan Idris Mursyidul Azam Shah pertama, iaitu Sultan Perak ke-28. Walau bagaimanapun, pembinaannya telah tergendala apabila batu-batu marmar yang dibeli dari negara Itali telah pecah dipijak oleh 2 ekor gajah kepunyaan baginda dan Raja Chulan. Mengikut cerita, dengan tidak semena-mena seekor gajah baginda bernama Kulub Candan dan gembalanya bernama Kulub Said telah berjuang dengan seekor gajah kepunyaan Raja Chulan bernama Kulub Gangga dan gembalanya bernama Uda Debok. Perjuangan gajah itu telah melarat ke tempat simpanan batu marmar tersebut dan akibatnya musnahlah batu marmar itu. Perjuangan gajah itu telah berlanjutan hingga berjam-jam lamanya, sehingga Raja Chulan sendiri datang, menyeru nama gajahnya dan memerintahkannya berhenti. Maka barulah
gajah itu berhenti berjuang. Walaupun telah ramai orang yang cuba meleraikan gajah itu, tetapi tidak berhasil. Oleh sebab batu marmar itu telah musnah, maka terpaksalah dipesan semula dari negara Itali. Tetapi malangnya, batu marmar yang dipesan itu telah lambat sampai oleh kerana cetusan peperangan dunia pertama di Eropah. Batu marmar itu telah dibawa melalui negara Afrika Selatan. Pada hari Jumaat 26 September 1913, Sultan Idris Murshidul Azam Shah pertama telah meletakkan batu asas masjid tersebut. Masjid ini telah siap dibina dan dibuka dengan rasminya oleh Sultan Abdul Jalil Karamatullah Shah, Sultan Perak ke-29 pada tahun 1917. Teman-teman, tangga yang menuju ke tingkat atas ini sebenarnya menghala ke sebuah bilik VVIP yang telah ditutup setelah tidak digunakan lagi. Arkitek yang ditugaskan untuk mereka bentuk masjid ini ialah Encik Habak yang menggunakan seni reka Moore, dan Encik Caulfield, seorang jurutera negeri Perak, telah ditugaskan untuk melaksanakan bangunan masjid ini. Seni reka yang diilhamkan oleh Encik Habak telah menjadikan Masjid Ubudiyah ini sebagai salah satu masjid yang mempunyai nilai seni reka yang bermutu tinggi sehingga ia mendapat tempat dalam peta pelancongan Malaysia. Dari segi reka bentuk, ia juga amat menarik. Pelannya telah disediakan oleh pereka bentuk kerajaan negeri-negeri Melayu, iaitu Arthur Benison Habak, di bawah penyaliaan W.S. Huxley. Ia berbentuk oktagon dan mempunyai 4 buah menara setinggi 126 kaki, serta dikelilingi oleh kubah-kubah di bahagian dalam, yang mana tiap-tiap satu garis pusatnya berukuran sepanjang 60 kaki. Bahagian-bahagian dalam dinding dan lantai masjid ini menggunakan batu marmar berwarna merah dan putih yang dibawa khas dari Itali dan London. Bentuk dinding masjid ini memperlihatkan sebuah bangunan berkubah induk besar di tengahnya serta dikelilingi dengan 4 buah anjung yang mengandungi sebuah kubah pada pertengahan setiap anjung, 8 buah menara induk dan 16 menara apit. Jumlah kubah dan menara dikatakan mengambil sempena aturan gelaran orang besar-besar, iaitu orang besar 4, orang besar 8 dan orang besar 16. Keluasan ruang induknya ialah 20 meter kali 20 meter dan dilingkungi oleh serambi utama selebar 2.5 meter yang juga merupakan sebuah kubah. Sebuah kolah untuk mengambil air semayang terletak di sisi timur serambi tersebut.
Teman-teman, sebelum Masjid Sultan Idris Shah kedua di Ipoh dibina dan dijadikan masjid negeri pada 15 November 1968, maka Masjid Ubudiyah ini adalah masjid negeri Perak ketika itu. Kini Masjid Ubudiyah sekarang dikenali sebagai Masjid Diraja dan ditadbirkan oleh Jawatan Kuasa Tadbir Masjid Ubudiyah dan dipengerusikan oleh sesiapa yang dilantik oleh Paduka Seri Sultan, biasanya penyandang jawatan orang kaya Temanggung, Paduka Raja mahupun jawatan orang kaya-kaya Setia Bijaya Diraja, dan jawatan setiausaha diuruskan oleh seorang pegawai kerajaan yang berkhidmat di Pejabat Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan. Dan oleh kerana ini jugalah bersebelahan kawasan masjid ini terdapat juga makam diraja yang dinamakan Makam Diraja Al-Ghufran yang menempatkan makam sultan-sultan yang terdahulu. Assalamualaikum teman-teman. Itulah tadi antara sedikit atau antara beberapa paparan yang dapat saya tunjukkan mengenai Masjid Ubudiyah Kuala Kangsar, Masjid Diraja Kuala Kangsar. Semoga ianya bermanfaat untuk teman-teman dan saya sendiri, sehingga kita jumpa lagi di episod-episod yang akan datang. Jangan lupa subscribe, like dan share. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.